Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 2.2C pada muka surat 54. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Diberi 4 matriks P, Q, R dan S. Tentukan sama ada pendaraban matriks berikut boleh dilakukan atau tidak. Jika ya, nyatakan peringkat hasil darab pasangan matriks itu. Kita dah belajar bahawa apabila kita nak mendarab dua matriks A dan B, bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan baris matriks B. Bilangan baris matriks A dan bilangan lajur matriks B akan menjadi peringkat bagi hasil darab dua matriks itu, iaitu AB. Soalan A. Hasil darab matriks P dan Q. Jadi kita tentukan peringkat bagi matriks P dan Q masing-masing. Peringkat bagi matriks P adalah 2 baris dengan 2 lajur. Oleh itu, peringkatnya adalah 2 dengan 2. Matriks Q pula mempunyai 2 baris dengan 1 lajur. Jadi peringkatnya adalah 2 dengan 1. Sekarang kita perhatikan dua nombor di tengah-tengah ini, iaitu bilangan lajur bagi matriks P dengan bilangan baris bagi matriks Q. Didapati bahawa mereka adalah sama, iaitu 2. Oleh itu, jawapannya ya. Maksudnya, matriks P dan Q ini boleh didarab. Dan peringkat bagi hasil darab matriks PQ akan sama dengan dua nombor di kedua-dua hujung ini, iaitu 2 dengan 1. Soalan B. Hasil darab matriks Q dan R. Peringkat bagi matriks Q adalah 2 dengan 1. Peringkat bagi matriks R adalah 1 dengan 3. Perhatikan nombor yang terletak di tengah-tengah ini. Didapati dua-duanya adalah sama, iaitu 1. Oleh itu, jawapannya ya, boleh didarab. Kemudian peringkat bagi hasil darab matriks Q dan R adalah dua nombor di kedua-dua hujung ini, iaitu 2 dengan 3. Soalan C. Matriks A darab dengan matriks S. Peringkat bagi matriks R adalah 1 dengan 3. Peringkat bagi matriks S adalah 2 dengan 3. Perhatikan nombor di tengah-tengah ini, mereka adalah tidak sama. Oleh itu, kesimpulannya adalah tidak. Maksudnya tidak dapat didarab. Soalan D. Hasil darab matriks S dan P. Peringkat bagi matriks S ialah 2 dengan 3. Peringkat bagi matriks P ialah 2 dengan 2. Kedua-dua nombor di tengah-tengah ini adalah tidak sama, maka kesimpulannya tidak dapat didarab. Soalan E. Matriks P darab dengan matriks S. Peringkat bagi matriks P adalah 2 dengan 2. Peringkat bagi matriks S adalah 2 dengan 3. Perhatikan nombor di tengah-tengah ini adalah sama, iaitu kedua-duanya adalah 2. Oleh itu, ya, ia boleh didarab dan peringkat bagi hasil darab matriks PS adalah 2 dengan 3, iaitu dua nombor di kedua-dua hujung ini. F. Pendaraban QP. Peringkat bagi matriks Q adalah 2 dengan 1. Peringkat bagi matriks P adalah 2 dengan 2. Kedua-dua nombor di tengah-tengah ini adalah tidak sama, maka kesimpulannya tidak boleh didarab. Soalan 2. Diberi 4 matriks T, U, V dan W. Hitung soalan A, pendaraban matriks T dan U. Langkah pertama, kita ganti masuk matriks T dengan U. Hasil darab bagi dua matriks adalah menggunakan konsep baris darab dengan lajur. Contohnya, unsur pertama didapati dengan mendarabkan baris pertama bagi matriks T dengan lajur pertama bagi matriks U, iaitu 1 darab dengan sifar, tambah 3 darab dengan negatif 3, tambah 4 darab dengan 1. Kemudian, untuk unsur pada kedudukan ini, ia adalah hasil darab unsur-unsur pada baris pertama matriks T dengan unsur-unsur pada lajur kedua matriks U, iaitu 1 darab negatif 4, tambah 3 darab 5, tambah 4 darab 2. Seterusnya, bagi unsur pada kedudukan ini adalah hasil darab unsur-unsur pada baris kedua dalam matriks T dengan lajur pertama dalam matriks U, iaitu negatif 2 darab sifar, tambah 2 darab negatif 3, tambah negatif 1 darab 1. Akhir sekali, unsur pada kedudukan ini merupakan hasil darab unsur-unsur pada baris kedua matriks T dengan unsur-unsur pada lajur kedua matriks U, iaitu negatif 2 darab negatif 4, tambah 2 darab 5, tambah negatif 1 darab 2. Maka akan terhasillah matriks dengan unsur-unsur seperti ini, iaitu negatif 5, 19, negatif 7 dan 16.
Soalan B, hasil darab matriks U dan W. Kita ganti masuk matriks bagi U dan W masing-masing. Seterusnya, dengan menggunakan konsep baris darab dengan lajur, kita hasilkan unsur pada kedudukan pertama ini, iaitu kita darabkan unsur pada baris pertama matriks U dengan lajur pertama matriks W. Menghasilkan bahagian ini, sifar darab 2 tambah negatif 4 darab 3. Seterusnya, bagi unsur pada kedudukan ini, ia adalah hasil darab baris pertama matriks U dengan lajur kedua matriks W, iaitu sifar darab 1 tambah negatif 4 darab negatif 4. Seterusnya, untuk unsur pada kedudukan ini adalah hasil darab baris kedua matriks U dengan lajur pertama matriks W, iaitu negatif 3 darab 2 tambah 5 darab 3. Bagi unsur pada kedudukan ini pula adalah hasil darab baris kedua matriks U dengan lajur kedua matriks W, iaitu negatif 3 darab 1 tambah 5 darab negatif 4. Kemudian unsur pada kedudukan ini adalah hasil darab baris ketiga matriks U dengan lajur pertama matriks W, iaitu 1 darab dengan 2 tambah 2 darab dengan 3. Bagi kedudukan yang terakhir ini pula adalah hasil darab baris ketiga matriks U dengan lajur kedua matriks W, iaitu 1 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan negatif 4. Maka jawapan yang terhasil adalah matriks dengan unsur negatif 12, 16, 9, negatif 23, 8, negatif 7. Sekarang cikgu akan tunjukkan langkah key in dalam kalkulator bagi menyemak jawapan bagi soalan A. Mula-mula kita tekan mod, pilih 6 untuk matriks, tekan 1 untuk matriks A, iaitu kita nak key in matriks T. Peringkat bagi matriks T adalah 2 dengan 3, jadi kita tekan nombor 4. Key in masuk semua unsur-unsur bagi matriks T. Tekan AC, tekan shift 4, 1, tekan 2 untuk pilih peringkat bagi matriks kedua. Peringkat matriks U adalah 3 dengan 2, jadi kita tekan 2. Key in semua unsur-unsur bagi matriks U. Tekan AC. Tekan shift 4 lagi. Sekarang kita nak buat pendaraban matriks T dengan U. Jadi kita pilih matriks A, iaitu matriks T. Tekan nombor 3. Tekan darab. Tekan shift 4 lagi. Kita nak pilih 4, iaitu matriks B yang mewakili matriks U. Sama dengan, inilah jawapan untuk soalan A. C. Hasil darab matriks U dengan V. Kita salin dulu matriks U dengan V. Kemudian dengan kaedah baris darab dengan lajur, kita akan dapat langkah seperti langkah kedua ini. Seterusnya akan dapat jawapan seperti ini. Matriks dengan unsur negatif 8, 28, negatif 2. D. Hasil darab matriks W dengan V. Langkah pertama, salin matriks W dengan matriks V. Seterusnya, dengan cara baris darab dengan lajur, kita akan dapat langkah kedua ini. Sejurus itu akan dapat jawapan matriks ini dengan unsur negatif 10, negatif 26. E. W kuasa 2. W kuasa 2 ini bermaksud matriks W darab dengan dirinya sendiri, iaitu W, W. Ia tidak bermaksud kuasa 2 kan unsur-unsur bagi matriks W. Oleh itu, kita salin masuk matriks bagi W. Kemudian dengan cara baris darab dengan lajur, akan dapat langkah kedua ini. Dan jawapannya adalah matriks dengan unsur 7, negatif 2, negatif 6, 19. F. W kuasa 3. W kuasa 3 ini sebenarnya adalah bermaksud matriks W itu didarab 3 kali. Jadi kita boleh ringkaskan menjadi W kuasa 2 darab dengan W ataupun W darab dengan W kuasa 2. Jadi di sini cikgu akan gunakan cara W kuasa 2 darab dengan W. Kita ganti masuk matriks W kuasa 2 yang kita dapat dalam soalan E tadi, darab dengan matriks W sendiri. Seterusnya dengan cara baris darab dengan lajur, kita akan dapat langkah ini. Dan jawapannya adalah matriks dengan unsur 8, 15, 45, negatif 82. Soalan 3. Diberi persamaan matriks ini, hitung nilai X dan nilai Y. Ini adalah persamaan matriks yang diberikan. Jadi bahagian yang kita perlu selesaikan dahulu adalah bahagian kiri persamaan tersebut, iaitu hasil darab antara dua matriks.
Jadi dengan cara baris darab dengan lajur, kita darabkan baris pertama dengan lajur pertama akan dapat bahagian ini. Kemudian baris kedua darab dengan lajur pertama akan dapat bahagian ini. Seterusnya ia diringkaskan menjadi 7x tolak 4 dan 4y tambah 21. Pada bahagian ini, langkah ketiga bermaksud mereka adalah matriks sama. Oleh itu, kita bandingkan unsur-unsur yang sepadan, iaitu kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 7x tolak 4 sama dengan 31. Pindahkan negatif 4 ke sebelah menjadi hasil tambah, akan dapat 35. Kemudian bahagikan kedua-dua belah ini dengan 7, akan dapat jawapan x sama dengan 5. Seterusnya kita bandingkan unsur-unsur pada kedudukan bawah ini, iaitu 4y tambah 21 sama dengan 29. Pindahkan 21 ke sebelah menjadi hasil tolak, akan dapat 8. Kemudian bahagikan kedua-dua belah ini dengan 4, maka y akan sama dengan 2. Soalan 4. Diberi persamaan matriks ini, hitung nilai R dan nilai S. Ini merupakan persamaan matriks yang diberikan dalam soalan. Kita kena selesaikan bahagian kiri persamaan tersebut dahulu, iaitu hasil darab dua matriks. Oleh itu, dengan cara darabkan baris dengan lajur, kita darabkan baris pertama dengan lajur pertama, baris pertama dengan lajur kedua, kemudian baris kedua dengan lajur pertama, akhirnya baris kedua dengan lajur kedua. Akan dapat matriks seperti ini. Ianya seterusnya diringkaskan menjadi begini. Ini adalah bermaksud matriks kiri adalah sama dengan matriks di sebelah kanan, matriks sama. Jadi kita bandingkan unsur-unsur yang sepadan, iaitu pertama kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, 6R tambah 36 sama dengan 15. Pindah positif 36 ke sebelah menjadi hasil tolak, akan dapat negatif 21. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 6, kita akan dapat jawapan R sama dengan negatif 3.5. Seterusnya kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 5S tolak 2 sama dengan 8. Pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan menjadi hasil tambah, akan dapat 10. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 5, maka kita akan dapat jawapan S sama dengan 2. Sebenarnya kita boleh bandingkan unsur-unsur pada kedudukan ini, iaitu 9S tambah dengan R sama dengan 14.5 untuk dapatkan jawapan bagi S juga. Soalan 5. Diberi matriks G dan H, hitung nilai P, nilai Q dan nilai R jika soalan A, hasil darab matriks G dan H adalah sama dengan ini. Ini adalah persamaan matriks yang diberikan dalam soalan. Kemudian kita ganti masuk matriks G dan H. Seterusnya dengan menggunakan cara baris darab dengan lajur, maka kita akan dapat bahagian seperti ini. Bahagian sebelah kiri persamaan matriks ini akan diringkaskan menjadi persamaan ini. Seterusnya, ini adalah matriks sama, jadi kita boleh bandingkan unsur-unsur yang sepadan. Mula-mula, kita bandingkan unsur-unsur pada kedudukan ini, iaitu negatif 6P tambah 15 sama dengan 3. Kita pindah positif 15 ke sebelah menjadi hasil tolak, akan dapat negatif 12. Kemudian bahagikan kedua-dua belah ini dengan negatif 6. Maka nilai P akan sama dengan 2. Kemudian kita bandingkan unsur-unsur pada kedudukan ini, iaitu 7P sama dengan 2Q. Gantikan nilai P, iaitu 2 yang telah kita dapat tadi. Kemudian 7 darab 2 akan sama dengan 14. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 2, maka jawapan Q adalah 7. Akhir sekali kita bandingkan unsur-unsur pada kedudukan ini, iaitu 3P tambah R sama dengan 7. Gantikan nilai P sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Kemudian ringkaskan menjadi 6 tambah R sama dengan 7. Pindahkan 6 ke sebelah menjadi hasil tolak. Oleh itu, R akan sama dengan 1. B. Matriks G kuasa 2 sama dengan matriks ini. Ingat, matriks G kuasa 2 ini sebenarnya adalah bermaksud matriks G darab dengan matriks G sendiri. Seterusnya, kita ganti masuk matriks G. Kemudian kita gunakan cara baris darab dengan lajur, akan dapat bahagian ini dan diringkaskan menjadi seperti ini. Ini bermaksud matriks sama. Jadi kita boleh bandingkan unsur-unsur yang sepadan.
Pertama, kita bandingkan unsur-unsur pada bahagian ini, iaitu P tolak 4 sama dengan negatif 5. Pindahkan negatif 4 ke sebelah menjadi hasil tambah, akan dapat P sama dengan negatif 1. Seterusnya, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 7Q sama dengan 21. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 7, maka Q akan sama dengan 3. Akhir sekali, bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu P kuasa 2 tambah 5 sama dengan R. Ganti masuk nilai P yang telah kita dapat tadi, iaitu negatif 1, seperti ini. Oleh itu, nilai R akan sama dengan 6. Soalan C. Matriks H darab dengan matriks G akan sama dengan matriks ini. Ini adalah persamaan matriks yang diberikan dalam soalan. Kita ganti masuk matriks H dengan matriks G. Seterusnya, dengan cara baris darab dengan lajur, kita akan dapat selesaikan bahagian kiri persamaan seperti ini. Seterusnya, bahagian kiri itu diringkaskan menjadi bahagian ini. Bahagian ini adalah matriks sama, jadi kita boleh bandingkan unsur-unsur yang sepadan. Mula-mula kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 5P sama dengan 15. Kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan 5, maka kita akan dapat jawapan P sama dengan 3. Seterusnya, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 2,5Q sama dengan negatif 58. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 2,5. Oleh itu, jawapan Q akan sama dengan negatif 23,2. Akhir sekali, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 3P sama dengan P tambah 3R per 2. Kita gantikan P itu dengan nilainya yang baru kita dapat tadi, iaitu 3. Seterusnya, pindahkan 2 ke sebelah menjadi hasil darab, akan dapat jawapan 18. Pindahkan 3 ke sebelah menjadi hasil tolak, akan dapat jawapan 15. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 3. Oleh itu, jawapan R yang kita dapat adalah sama dengan 5. Soalan D. H kuasa 2 sama dengan matriks ini. H kuasa 2 ini bermaksud matriks H darab dengan matriks H sendiri. Kemudian kita ganti masuk matriks H dengan cara baris darab dengan lajur, akan dapat bahagian ini. Kemudian diringkaskan menjadi bahagian ini. Ini bermaksud matriks sama. Jadi kita boleh bandingkan unsur-unsur yang sepadan. Pertama sekali, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 6P sama dengan negatif 42. Bahagikan kedua-dua belah dengan 6. Maka jawapan P adalah negatif 7. Kemudian kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 1,2Q sama dengan negatif 18. Kemudian bahagikan kedua-dua belah dengan 1,2 dan jawapan Q adalah sama dengan negatif 15. Akhir sekali, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 7R per 5 sama dengan 21. Pindahkan 5 ke sebelah menjadi hasil darab, menghasilkan 105. Bahagikan kedua-dua belah ini dengan 7, jadi R akan sama dengan 15. Soalan 6. Encik Ko menyewa sebuah gerai di Expo Pendidikan untuk menjual 3 jenis barangan yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Diberi keuntungan jualan setiap barangan A, B dan C masing-masing ialah RM5, RM8 dan RM6. Hitung jumlah keuntungan yang diterima oleh Encik Ko setiap hari. Tunjukkan pengiraan anda dalam bentuk matriks. Diberi bahawa jumlah keuntungan akan sama dengan jualan barangan A darab dengan keuntungan barangan A tambah jualan barangan B darab dengan keuntungan barangan B tambah jualan barangan C darab dengan keuntungan barangan C. Ini bermaksud untuk cari jumlah keuntungan harian tersebut, kita ambil bahagian ini sebagai matriks sebelah kiri, iaitu jualan 3 jenis barangan tersebut. Kemudian keuntungan jualan setiap barangan ABC tadi dijadikan matriks yang kedua, seperti ini. Seterusnya, kita gunakan cara baris darab dengan lajur. Kita akan dapat bahagian seperti ini dan diringkaskan menjadi jawapan matriks 640, 678 dan 627. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.